Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti pagi ini, hari ini, berita gembira dan berita baik untuk seluruh kepimpinan kerajaan perpaduan, khususnya daripada Barisan Nasional. Kenapa mereka gembira? Disebabkan kemenangan terbaru bagi pilihan raya kecil Dun Nenggiri yang baru sahaja dimenangi oleh calon Barisan Nasional yaitu Awi. Jadi saudara-saudara, ini membuktikan Barisan Nasional sekali lagi akan bangkit. Membuktikan Zahid Hamidi sebagai pengurus CBN telah menumpaskan calon daripada Perikatan Nasional. Saudara-saudara, ada yang kata pas tersungkur teruk. Mungkin ini satu kemenangan kepada kerajaan perpaduan. Satu lagi ekstra kredit ataupun satu lagi input baru bagi kerajaan perpaduan untuk terus menerajui kerajaan hari ini. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini yang memimpin kerajaan gabungan hari ini daripada PHBN. Sudah pasti ini satu lagi kemenangan baharu Anwar Ibrahim, sekaligus menumpaskan Mahathir, menumpaskan Muhyiddin sebagai musuh politik Anwar Ibrahim. Disahkan Awi sebagai YB baharu Nenggiri. BN kembali bergaya pas tersungkur teruk. Jadi saudara-saudara, ini kemenangan baharu bagi Barisan Nasional. Ada yang sampai membuat kenyataan ini satu bukti ataupun satu penolakan rakyat kepada Muhyiddin Yassin yang mewakili pengerusi sebagai pengerusi Perikatan Nasional, dan juga menolak Hadi Awang sebagai timbalan pengerusi Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, ada satu persoalan yang timbul. Adakah selepas BN menang, selepas calon kerajaan perpaduan menang, ini membuktikan bahwa Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin sekali lagi gagal? Nah, persoalan yang paling kritikal adalah adakah di mana-mana salah satu daripada Hadi Awang ataupun Muhyiddin Yassin sudah layak untuk letak jawatan? Kerana mereka baru saja mengalami kekalahan. Tapi kalau nak cakap kita mau suruh mereka tak jawatan, macam tidak relevan juga. Namun persoalan yang paling utama adalah mampukah PN bangkit selepas ini bagi PRK Dun Mahkota yang diadakan yang terdekat ini. Jadi saudara-saudara tuan-tuan, ini satu kemenangan terbaru Anwar Ibrahim. Dan ini pasti satu perkara yang mendukacitakan Muhyiddin Yassin. Disahkan PN tersungkur bagi pilihan raya kecil Dun Nenggiri. Calon BN Muhammad Azmawi yang mesra dipanggil Awi sah diangkat sebagai wakil rakyat. Dan yang paling menarik tuan-tuan dan puan, rupanya kemenangan Ketua Pemuda UMNO Kelantan yang mewakili kerajaan perpaduan telah memperolehi majoriti bukan 1.000, bukan 2.000, tapi majoriti bergaya 3.352 undi. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita yang menyebutkan berkaitan dengan rombakan kabinet. Takkanlah nak rombak lagi. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX Perdana Menteri, ada membuat kenyataan berkaitan dengan rombakan kabinet ini. Beliau kata beliau tidak mendengarkan apa-apa tentang rombakan kabinet ini. Namun ada satu persoalan yang timbul. Dari mana kabar angin ini bermula? Kenapa tiba-tiba ada yang kata rombakan kabinet bakal dilakukan? Mungkin itu hanya cadangan daripada netizen.
Namun saudara-saudara, baru-baru ini melalui satu artikel daripada Harapan Daily, ada telah menyiarkan satu artikel yang bertajuk Aminuddin disebut-sebut bakal menggantikan Rafizi sebagai Menteri Ekonomi, yaitu Menteri Besar Negeri Sembilan. Itu pun menjadi persoalannya. Namun kalau ada rombakan kabinet dilakukan, Anda rasa siapa menteri yang bakal digugurkan? Siapa menteri yang bakal dipecat ataupun digantikan ke kementerian lain? Mungkin contohnya Menteri Ekonomi ditukar, Menteri KBS ditukar, uh, Menteri yang kementerian yang dipegang oleh Saifuddin ditukar, dan banyaklah persoalan yang timbul. Jadi saudara-saudara, mungkin ada yang berkata sebelum ini, Hanayo sebagai yang memegang platform Kementerian Belia dan Sukan, mungkin beliau perlu ditukar. Ada yang bagi cadangan begitu. Tapi ada juga berkata, jangan tukar, karena beliau menjalankan tugas dengan baik. Begitu juga Rafizi Ramli, begitu juga Mat Sabu, begitu juga Timbalan Perdana Menteri, dan banyak lagi sebenarnya. Biasalah, rakyat Malaysia pasti akan memberikan cadangan mereka. Namun baru-baru ini, saudara-saudara, Hanayo dalam satu kenyataan, bangunkan sukan negara bukan macam buat biskut. Memupuk dan membangun bakat serta ekosistem sukan negara memerlukan tempo bertahun-tahun, dan bukannya seperti membakar biskut dalam ketuhar, kata Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Yoh berkata demikian dalam temu bual dengan program The Breakfast Grill BFM yang direkam pada 29 Julai lalu, tetapi dimuat naik di YouTube saluran itu semalam. Artikel bertarik 17 Ogos daripada Malaysia Kini. Ramai orang mahu kata, dalam 1,5 tahun, saya mahu melihat Anda bawa pulang pingat emas itu untuk saya di Paris. Jika tidak boleh, pergi kita tukar kepada menteri lain. Sukan bukan seperti membakar biskut. 20 menit dalam ketuhar dan Anda boleh lihat hasilnya. Ekosistem dan atlet mengambil masa bertahun-tahun untuk berkembang, kata ahli parlimen di AP itu. Yoh baru-baru ini dikritik berhubung prestasi Malaysia dalam Sukan Olimpik Paris 2024 yang baru berakhir. Malaysia gagal membawa pulang emas dan hanya berjaya meraih 2 pingat gangsah dalam badminton. Terdahulu, Yoh ditanya mengenai dakwaan bahawa pentadbiran PM lambat melaksanakan ikrar yang dibuat dalam manifesto Madani. Sehubungan itu, Yoh menegaskan bahawa tidak ada manifesto Madani kerana PH dan BN bertanding sebagai entiti berbeza sebelum PRU15 dan hanya bersatu untuk kerjasama sebagai kerajaan perpaduan selepas pilihan raya. Jadi saudara-saudara yang dihormati, bagi saya belum waktunya untuk memecat ataupun menggantikan Menteri Belia dan Sukan, iaitu Hanayo. Kerana seperti apa yang beliau kata, bahawa perkara ini bukannya mudah. Kira kita rakyat Malaysia dah bersyukur. Malaysia dah sudah memberikan kita hadiah 2 pingat gangsa. Itu adalah satu, bagi saya sebagai rakyat Malaysia, adalah satu kejayaan yang besar. Itu sudah cukup ataupun itu sudah membuktikan bahawa Malaysia mampu untuk bertanding di persada dunia, persada antarabangsa. Jadi saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda?